Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Untuk petang ni kita sebenarnya nak buat basic assignment untuk kita punya topik 2 untuk microcontroller bagi kawalan motor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan pelajar, kita hari ni saya nak tunjukkan demo untuk buat kawalan motor dari segi kelajuan satu arah. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan, pelajar-pelajar sekalian akan buat dan hantar dekat saya berdasarkan menggunakan link. Jadi saya akan check dan kerja ni adalah berdasarkan kepada kumpulan yang awak register tu hari kita ada buat kumpulan kan, berkelompok. Satu kumpulan kau tersiap saya dalam 2 orang, satu grup 2 orang. Jadi saya nak awak berdua buat ikut kepada apa yang akan saya buat dan saya akan bagi soalan modify sikit soalan tu dan awak akan dapat jawapan dia. Okey pelajar? Jadi saya akan start dengan Tinkercad. Hari ni kita akan buat simulation menggunakan Tinkercad. Okey. Saya buka saya punya Tinkercad. Okey, design. Saya create. Saya create circuit. Okey. Okey, dekat sini kita akan ambil Arduino. Kita kena type click and drag. Kalau kita nak pusingkan dia kita click and hold dalam kat mouse kita dan kita tekan R pada keyboard. 1 2 3. Okey, baru lepas. Sama juga dengan kita punya breadboard. Kita akan type BREAD breadboard yang small kecil. Kita tekan R pada kita punya keyboard, dia akan rotate. Okey. So ni okey sini, sini okey sini. Saya dah letak. And then tuan-tuan dan puan, kita nak buat kita punya motor So kita akan pakai transistor sebab kita nak kawal dia pakai PWM. So kita akan pakai sini ada commonly used NPN transistor. Okay. So kita rotate dan kita letak dekat sini. Kita letak ujung sini lah. Okay. Kita akan adakan kita punya power rail. 5 volt punya power rail. Untuk kita pasangkan dekat kita punya breadboard supaya mudah. Okay. Saya akan ubah ni kepada merah. Dan saya akan ubah ni kepada hitam. Okay. Okay, nampak kemas. So, lepas tu kita nak kena pakai bateri. Kita pakai bateri. Ni pun bateri ni kita rotate. Okay. Dan kita punya ground untuk bateri kita akan sambungkan sama dengan kita punya. Sekejap Okey, kita nak sambung semula maaf tadi So kita punya bateri ni kita nak kena sambungkan dekat kita punya ground. Okey, so let's say kita sambungkan ground sini Sambung ke ground sini Dan kita kena ground ni kita kena sambung ke sebelah. Untuk ground je kita tapping sama sebelah. Power supply tak perlu. Okey, lepas tu kita nak kena ada ni saya nak tarik sini sebab saya nak pakai kawasan ni nanti. Okey. So lepas tu kita nak pakai perintang untuk letakkan pada kita punya base. Kita punya transistor. Kita kena pakai perintang dekat kita punya base, kotak nanti dia akan rosak. Okey. Next kita nak kena pakai motor. Saya pakai DC motor sini. Okey, so DC motor saya boleh flip. Oops. Okey. DC motor saya power supply dia sambung direct dengan kita punya bateri. Disambung direct. So ni kita bagi dia warna merah. So motor ni dia nak pusing. Power supply dah ada dah. Dia nak pusing ground dia ni. Ground ni dia akan dapat daripada transistor. Dan transistor ni yang kawal dia switching dia adalah daripada kita punya microcontroller. So kita punya ground ni kita akan
Pasingkan pada kita punya boleh tak in between ni? Bolehlah. Kita sebenarnya nak sambung dekat sini. Gitu. Kita punya load sambung kat situ. Okey. So, apa kata kalau ini saya guna warna lain supaya mudah kita nak tengok. Green. Okey. Jangan green lah. Kita ambil warna yang hampir-hampir gelap lah. Warna brown. Okey, warna brown. So, ni dapat daripada sini. Ground ni dapat daripada mana? Ground ni dapat daripada sini. So, okey. Ni black. Jadi transistor ni, jadi akan ada ground standby dekat dia punya ammeter. So base dia, bila base dia bagi 5 volt, ground ni akan lompat dekat sebelah dan kita akan dapat ground dekat kita punya motor lah. Pusing lah. So ni kita nak passing dekat kita punya PWM. So let's say PWM kita adalah pada pin number 3. PWM kita pin number 3. Okay, kita ambil sini blue. Jangan blue, tak nak pink lah. Okay, pink. So kita dah ada motor kita yang mana kita dah boleh kawal. Okay, jadi kalau kita buat programming sikit pakai code. Ini buang. Kita akan cakap kita nak set pin. Pin nombor berapa PWM kita? Nombor 3. PWM kita nombor 3. Kalau kita set, let's say kita set sini 255. Dan kita akan boleh tengok kita punya motor lah. Dia punya RPM. Saya start simulation sekarang. So kita punya motor sekarang ni kalau awak boleh tengok sini. Tu. Kita punya motor ni kelajuan dia. Kelajuan penuh. So ni kelajuan penuh 255. Kalau kita pakai sini 100, sepatutnya dia bukan 17,000 tadi lah. Patutnya dia rendah lagi. Okey, dia rendah lagi. Kalau kita set dia 50, dia akan jadi rendah lagi dia punya RPM dia. Okey, dah. Sekarang ni kita punya motor bergerak berdasarkan kepada fixed value. Inilah yang kita tetapkan. Kita tak nak macam gini. Kita nak kalau boleh dia bergerak berdasarkan kepada sensor. Okey, jadi jom kita tengok sensor apa yang ada dekat kita punya sini. Kita ambil yang analog sensor. Kalau kita ambil analog sensor, okeylah. Ultrasonic ada, piezo, temperature. Kita ambil photoresistor. So photoresistor ni kita pernah buat minggu lepas. Pusingan dia, rotate. Kita buat sini. Kita nak kena satu perintang. Saya duplicate perintang ni. Ni apa? Ni paste, ni copy, ni paste. So kita pusingkan ni. Kita letak sini dan kita nak value untuk perintang ni. Let's say kita ambil 100. Supaya kita dapat gunakan sepenuhnya LDR punya capacity. So yang ni tuan-tuan dan puan pelajar-pelajar kita akan letak belah sini sambung dekat ground. Okey, ni saya bagi hitam. Belah ni LDR kita sambung dekat positif 5 volt. And then kita punya in between perintang dengan LDR, nampak in between ni tengah-tengah ni, kita akan hantar dekat kita punya analog untuk kita baca dia. Okay, so ni dah tegak. Kita akan bagi warna yang nampak warna grey lah. Boleh? Warna grey macam tak nampak. Kalau white, tak nak. Kita bagi orange lah. Okay, warna orange. So kita ada sekarang ada LDR. Kita ada LDR, kena ingat baik-baik tuan-tuan dan puan, kita dah beritahu tadi. LDR, analog, semua 10 bit. Kalau 10 bit maksudnya apa? 10 bit, kalau kita buka kita punya OneNote. Okey, 10 bit tu maksudnya okey, 10 bit
Maksudnya daripada 0 hingga 1023. Tapi kita punya PWM adalah 8 bit. Maksudnya dia adalah in between 0 hingga 255. Macam mana daripada sini nak pergi ke sini? So dia ada command yang kita namakan dia sebagai map kalau kita gunakan C programming. Tapi dalam kita punya Tinkercad, dia ada satu command yang kalau kita buka sini tuan-tuan dan puan, kita akan nampak dia sebagai dekat bahagian math tak? Yes. Ni, nampak ni. Map. Map apa? Sekejap lagi kita akan buat. So, yang ni kita letak sini dulu. Kita boleh keluarkan kita punya bacaan pada kita punya serial monitor sini. Serial monitor. Okay, ni kita boleh besarkan lagi. Okay. Yang ni biar kita berminat dengan dua ni. Okay, kita berminat dengan motor dengan LDR ni. So, dekat kita punya ni tuan-tuan dan puan. Pelajar-pelajar kalau kita tengok. Kita kata kita print tu serial monitor apa benda. Kita print tulisan map apa dia, kita baca nilai analog nilai analog yang tadi kita cocok dekat kita punya pin number A0. Ini nak kena ingat baik kalau buat wiring. So kita akan pergi ke input, kita akan read bacaan analog input pada pin A0, read analog pin A0 to range 0 ke 180, bukan to range 255 with new line. Okay, ini dia akan print out. So kalau kita tekan sekarang kita punya start simulation. Start simulation, motor kita memang pusing sebab motor pusing. Kita nak tengok serial monitor kita sini. Okay, serial monitor kita ni kalau kita klik dan kita tarik. Nampak tak? Kita kena klik LDR lah. Dan bila kita tarik ni tuan-tuan dan puan, kita akan nampak nombor ni naik. Sebab ni sekarang analog value ni dia dah convert from 10 bit kepada 8 bit. Kepada 8 bit. So kalau kita pergi maksimum dia okay. Maksimum dia 42 je. Okay, let's say kalau kita tak payah baca map dulu, kita baca read analog dulu. Kita read analog dulu, kita put start. Okay, itu satu. Kalau maksimum adalah 169. Okay lah, maksimum 169 lah. Ini tadi nilai apa 100 ohm. Okay. Okay. Kalau kita naikkan ni ke 1K, apa jadi? 1K situ kalau kita turunkan, dia tak pergi kepada ni. So kalau kita turun 1K. Ni buat apa tau? Ni saya tak kira. Saya tak nak ajar kira. Saya terus trial and error. Kita nak dapatkan nilai yang kalau boleh yang cantik lah. Okay, terlihat 4. Kalau kita pakai 100 tadi, dia akan... Sorry, kalau kita pergi 100 ohm. Okay. Dia akan pergi ke minimum 1, tapi dia punya maksimum 169. Okey lah, kalau kita dah macam ni, kita tak payah nak apa? Tak payah nak map. Sebab sebenarnya perintang ni, gabungan perintang ni, voltage divider ni, dia akan mempengaruhi nilai maksimum dan minimum dia. Sebenarnya kita kena kira. Saya tak nak ajar kira apa ni, kita test and error je. So hari ni kita setting kita punya perintang yang ni, tuan-tuan dan puan, 100 ohm. Okay, 100 ohm. So, bila kita setting 100 ohm, kita akan dapat kita punya bacaan maksimum 170. Kita punya bacaan minimum kita 1. Okey, tak ada masalah. Boleh. Jadi, apa kata yang ini, tuan-tuan dan puan? Kita inject ni, kita duplicate, right click, duplicate, kita masukkan dekat kita punya PWM. Kita start simulation. Apa yang jadi adalah, kita dah boleh kawal kelajuan motor kita menggunakan bacaan sensor LDR. So, kalau kita ambil lampu, kita dekatkan dia. Awak tengok kelajuan motor ni, dia akan jadi makin lama makin laju. Ini adalah maksimum dah. 10,000 RPM, 11,000 RPM. So, kalau kita rendahkan dia akan jadi rendah. Dah, siap, selesai. Okay, so ni adalah correlation in between analog value untuk LDR dan juga kita punya motor DC menggunakan interface transistor switching. Okay, jadi saya nak awak buat balik soalan ni, awak buat balik seperti mana saya buat dan saya akan bagi soalan, beberapa soalan untuk kita tambah lah. So, saya akan buat dulu.
Salah satu daripadanya adalah contoh tuan-tuan dan puan, kalau kita pergi bagi LED, kita bagi LED dekat sini, rotate, kita pusingkan dia. So, LED kita ni kita nak seeloknya kita bagi perintang supaya dia tak terbakar. Kalau tak, nanti kan dia akan ada satu apa? Dia akan ada satu tanda seru. Okay. So ni 100 ohm ni okey lah. So yang ini kita akan pergi kepada ground. Saya boleh pergi kepada ground belakang. Tapi kita ambil ground depan lah biar nampak LED tu tak ada obstruction. So yang ni kita akan sambungkan kepada kita punya pin number 13. Kita akan sambung kepada pin number 13. Tarik elok bagi color yang nampak mudah. Green lah. Okay. So, apa kata? Saya nak, kalau saya punya LDR, bacaan dia adalah katalah bawah 50, saya nak LED ni menyala. Jadi, apa yang kita buat dekat kita punya coding, tuan-tuan dan puan, kita akan beritahu sini, kita akan masuk pakai control. Kita nak kawal dia, kita akan pakai if. Kita akan pakai tu if dah apa ni, dah memadai. So, kita nak bagi math, kita bagi dia, no, kita ambil bacaan, input. If, read, analog pin. Oh tak, kita kena pakai mat. Sebab kita nak compare. Kita nak bezakan. So, kita kena letak sini. If read analog pin, kosong betul. Is less than 50 tadi saya cakap. Saya nak saya punya LED menyala. So, output set pin. Set pin untuk number 13. Nyala high. Eloknya kita ambil if else. So, sini ada if else. Kita letak sini. If else, ini kita tarik atas. Ini kita keluarkan. Ni if tadi kita buang tak pakai. Kenapa saya buat macam ni tuan-tuan dan puan? Sebab saya nak kalau saya punya bacaan bawah 50, dia menyala. Kalau atas 50, kalau atas daripada 50, kita nak padam. Start simulation. Jadi saya akan dapat ni sekarang ni bacaan saya bawah 1. So maksudnya bawah 50 lah. Betul lah ni. Dia memenuhi kehendak kita programming sini lah. So kalau kita bagi dia cerah sikit, atas sikit daripada 50, kita kena tengok serial monitor ni tuan-tuan dan puan. Tengok serial monitor kita. Sekarang 49, 53. Atas daripada 50, dia kata apa? Lampu LED mati. Tapi motor masih jalan. Motor masih jalan. Jadi, apa kata kalau kita modify program kita ni berdasarkan kepada soalan-soalan yang akan saya bagikan lah. Jadi, awak tahulah awak nak bekerja work on gunakan konsep yang ini lah tuan-tuan dan puan. So, hari ni saya minta awak kalau boleh hantar screenshot and then masukkan sikit dalam you punya Word. Tulis nama group and then submit dalam you punya author. Simple aja ni. Tapi you akan nampak dia punya correlation between DC motor, kawalan DC motor, kawalan analog. And macam mana kita nak masukkan dalam basic automation. Okay. Jadi saya rasa tu saja tuan-tuan dan puan. Selesaikan tugasan ni sebelum pukul 7 petang. Saya akan buat masa lah. So ni berat. Boleh bincang-bincang. Jadi saya rasa itu saja. Terima kasih banyak. Jumpa lagi insyaAllah pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.